Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom belajar asas sains komputer tingkatan 3. Kelas hari ini kita akan membincangkan standard pembelajaran 4.1.3 iaitu mengenal pasti dan menerangkan kekunci primer dan kekunci asing. Apa itu kekunci primer? Okey, kekunci primer, poin yang pertama ialah atribut yang mempunyai nilai unik dan mewakili setiap rekod bagi sesuatu entiti. Okey, kita dah belajar entiti dan juga atribut. Contoh cikgu boleh bagi, entiti kita buku. Okey, entiti buku. Jadi atribut bagi buku ialah contohnya jenis buku, penulis, editor, okey, dan sebagainya lah. Jadi atribut dan entiti adalah merupakan komponen utama dalam pangkalan data. Jadi bila kita masuk kepada kekunci primer, kita akan pilih apakah dalam atribut yang buku tersebut boleh dijadikan satu kekunci primer. Okey, poin yang kedua ialah setiap entiti dalam suatu pangkalan data perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu kekunci unik. Okey, contoh kita relate dengan tadi. Okey, bagi buku, entiti buku, jadi kita nak membuat satu pangkalan data bagi buku. Atribut bagi buku seperti tadi contoh jenis buku, penulis, editor dan sebagainya lah. Jadi kita kena pilih satu yang unik untuk dijadikan kekunci. Okey, kita perlukan jadi satu unit. Jadi dia menjadi satu bila kita nak mencari contoh buku, kita hanya masukkan kekunci dan kita boleh terus cari. Dan dia tidak perlu, mesti tidak ada yang sama. Okey, poin yang ketiga ialah pemilihan kekunci primer bergantung kepada kesesuaian dan keunikan nilainya dengan atribut yang lain. Okey, so kita kena pilihlah, kita akan tengok contoh nanti. Okey, apa dia unik? Kekunci primer tersebut tidak boleh mengandungi nilai yang berulang ataupun sama dan tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi mesti ada. Okey, contoh nombor ID, nombor kad pengenalan, nombor surat beranak, semua itu adalah unik. Okey, di Malaysia tidak ada seorang pun yang mempunyai nombor IC yang sama. Jadi itu boleh dijadikan kekunci primer. Okey, kekunci primer juga boleh dijana secara automatik melalui perincian atau boleh dicipta sendiri oleh pembangun sistem pangkalan data. Okey, contoh kat sini seperti tadi cikgu sebut, nombor kad pengenalan dan nombor surat beranak. Boleh dijadikan sebagai kekunci primer kerana nombor kad pengenalan dan nombor surat beranak adalah berbeza antara individu dengan individu yang lain. So, kita kena pilih dalam kita punya pangkalan data, kita perlu pilih satu kekunci primer. Okey, ini adalah kepentingan kekunci primer. Pertama, dia boleh memelihara integriti data. Kedua, mengelakkan pertindihan rekod lama dan rekod baru. Ketiga, memberi nilai unik untuk simpanan data. Dan yang keempat, menjimatkan ruang storan komputer. Ini adalah kepentingan kekunci primer. Kita masuk kepada kekunci asing. Okey, kekunci asing ialah atribut yang mengandungi nilai kekunci primer daripada jadual sasaran. Okey, dihubungkan dengan kekunci primer dalam entiti yang lain. Dan kekunci primer pada satu entiti akan menjadi kekunci asing pada entiti yang lain. Okey, so kita akan tengok ya, dalam satu pangkalan data kita akan menggunakan kekunci primer dan kekunci asing. Kita akan rujuk kepada contoh. Ini contoh dia. Okey, ini adalah entiti butir murid. Okey, kita tengok dekat atas ni. Okey, nampak dekat tab atas ni adalah butir murid. So butir murid ini adalah entiti. ID murid, nama, jantina, kaum, agama adalah atribut. Okey, daripada atribut di dalam senarai ini, dalam senarai laju, ID murid menjadi kekunci primer. Okey, sebab kekunci primer dia mesti unik. Semua orang, semua nama pelajar ini tidak akan mempunyai
ID murid yang sama. So, ID murid akan menjadi kekunci primer. Okey, bagi butir penjaga pula, okey, butir penjaga, ID murid ni kalau kita tengok dekat atas, ini adalah kekunci primer. Bagi butir murid, ID murid adalah kunci primer, tetapi bagi butir penjaga, ID murid yang tadi menjadi kunci primer, sekarang dia dah menjadi kunci asing. Okay, sebab di dalam entiti butir niaga. Itu maksud cikgu yang tadi. Di dalam kunci primer ada kekunci asing. So, bagi butir penjaga, kunci primer dia adalah nombor daftar. Okay, nombor daftar. Kalau kita buat nanti pangkalan data atau kita akan guna SQL atau Microsoft Access, dekat bahagian tepi sekali dia akan menunjukkan gambar kunci. Bila gambar kunci, kita akan faham bahawa itu adalah kunci primer. Okay, tengok ya, faham ya, ini entiti butir murid, ini entiti butir penjaga. Bagi entiti butir murid, ID murid menjadi kunci primer. Tetapi bagi entiti butir penjaga, ID murid tadi dah menjadi kunci asing. Okay, dah menjadi kunci asing. Sebab butir penjaga, nombor daftar ini menjadi kunci primer. Okay, itu maksudnya kunci asing. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Nyatakan kekunci primer dan kekunci asing bagi dua jadual di atas. Okey, director. Okey, director, apakah kunci primer dia? Okey, director ID ini adalah kunci primer. Okey, sebab semua director tidak mempunyai ID yang sama. Contoh macam nombor matrik, nombor daftar. Okey, contoh lagi nombor daftar UPSR dulu. Okey, itu adalah nombor kunci primer. Okey, so dia tak sama. So, dalam director ini adalah kunci primer. Okey, bagi movie pula. Okey, movie ID ni, movie ni adalah entiti. Movie ID, movie title, release, link dengan director ID, ini adalah atribut. Okey, jadi bagi movie ID ini adalah kunci primer. So, setiap title akan mempunyai ID yang tersendiri. So, ini kita panggil dia kunci primer bagi movie. Tapi dalam movie ada director, siapa pengarah filem tersebut. So, ini adalah kekunci asing. Okey, di dalam kekunci primer akan ada kekunci asing. So, director ID ni adalah kekunci asing bagi movie. Sebab movie ID ini adalah kekunci primer. Okey, seterusnya contoh, manakah kunci dia? Kekunci primer. So, kekunci primer kita tengok pelajar ID. Okey, yang atas okey, yang pertama ni, lajur yang pertama ini adalah kekunci primer. Okey, yang lain ni semua atribut. Okey, tengok semua di atas ini adalah atribut. Okey, so kita dah faham apa itu kekunci. Akhir sekali contoh bagi kekunci primer dan kekunci asing. Kita tengok contoh di sebelah hubungan antara kekunci primer dan kekunci asing. Okey, murid ini merupakan entiti. Okey, murid adalah entiti, nombor kad pengenalan, nama murid, jantina dan kaum ini merupakan atribut. Jadi kita pilih satu yang unik iaitu nombor kad pengenalan menjadi kekunci primer. Okey, bagi penjaga ini adalah entiti. Okey, entiti penjaga, nombor daftar, nombor kad pengenalan, nama ibu dan nama bapa merupakan atribut bagi entiti penjaga. Jadi kita mengambil nombor daftar sebagai kekunci primer. Dan kekunci asing kita ialah nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan ini adalah nombor kad pengenalan pelajar pada entiti murid. Okay, supaya dia boleh menjadi hubungan antara murid dan juga penjaga. Okay, supaya kita dapat relationship antara murid dan penjaga. Okay, itu adalah perbezaan kekunci primer dan kekunci asing. Refleksi hari ini, kekunci primer dan kekunci asing. Okay, kita tahu bahawa kunci akan terbahagi kepada dua iaitu kekunci primer dan kekunci asing. Okay, kekunci primer ialah atribut yang mempunyai nilai unik, tidak boleh
sama ataupun berulang dan tidak boleh dijadikan nilai yang kosong atau nol. Digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual dan setiap entiti mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu kekunci primer. Kalau kita ada banyak entiti, pastikan setiap entiti itu akan mempunyai satu kekunci primer. Bagi kekunci asing ialah hubungan antara dengan kekunci primer. Atribut dalam satu jadual hubungan. Atribut yang merupakan kekunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Kita juga boleh mengaitkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Dan akhir sekali ialah kita boleh mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih jadual yang mempunyai hubungan. Sebab apa kekunci asing ni? Contoh kalau dalam pangkalan data murid, kita akan tengok ya, data murid perlu ada entiti ibu, bapa, penjaga. Jadi ibu bapa penjaga itu perlu ada relationship atau hubungan dengan murid tersebut. Barulah kita akan wujudkan satu lagi kekunci asing. Kekunci asing itu adalah IC pelajar atau nombor ID pelajar yang boleh dijadikan sebagai kekunci asing bagi entiti yang lain. Latihan hari ini, aktiviti 4.2 di dalam buku teks. Eksplorasi kekunci primer dan kekunci asing. Baca pernyataan di bawah. Kemudian anda perlu jawab soalan nombor 2, 3 dan 4. Bagi nombor 4, catatan dapatan dalam bentuk jadual hubungan pada kertas putih bersaiz A3. Jadi, kamu perlu buat di dalam kertas A4 ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.